Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Ini berita menggempakan sahabat-sahabat semua. Habislah Azmina Aili kerana dikatakan telah menghina prosedur mahkamah. Jadi apa akan berlaku kepada Azmina Aili ini sahabat-sahabat semua? Dan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan kes saman fitnah ya daripada Syarikat Pengimpet Telur ya terhadap Azmina Aili. Jadi sahabat semua, saya ingin berkongsi dengan anda ya berita berkaitan dengan isu ini. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. So pengimpet telur mohon proceeding hina mahkamah terhadap Azmin Ali. Jadi apa sebenarnya berlaku sahabat-sahabat semua sehingga dikatakan Azmina Aili ini menghina mahkamah. Jadi mari kita lihat ya kenyataan media ini. Jadi tanpa buang masa, saya cari dulu sebentar di mana berita itu. Alright. Sebuah syarikat pengimpet telur menfailkan permohonan kebenaran di Mahkamah Sivil untuk memulakan prosiding penghinaan terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali. JNE Advanced Tech Sendirian Berhad menfailkan permohonan bagi perintah komitel di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hujung bulan lalu susulan penfailan keterangan saksi oleh Azmin. Dalam perbicaraan bulan lalu, Adun Hulu Kelang itu menfailkan keterangan saksi berhubung saman fitnah syarikat berkenaan terhadapnya dalam isu import telur dari India. Menurutnya, menurut Undang-Undang Malaysia, sabitan bersalah dalam prosiding komitel di Mahkamah Sivil boleh membawa kepada hukuman denda ataupun penjara. Itu perkara yang bakal dihadapi oleh Azmin Ali ya. Menurut salinan affidavit sokongan yang dilihat oleh Malaysia Kini, pengurus besar JNE Advantech Rajesh Jaikishan mendakwa Azmin menyalahgunakan proses mahkamah dan mengganggu pentadbiran keadilan. Rajesh mendakwa perkara ini berlaku apabila Azmin memfailkan keterangan saksi pada 16 Mei tahun ini, sehari sebelum perbicaraan penuh di mahkamah pada 17 Mei di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong, sedangkan defendant telah memfailkan kenyataan saksi sebelum ini pada 15 November 15 tahun lepas. Perbicaraan di mahkamah berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 13 Mei dan 17 Mei. JNE Advantech mendakwa ini bermakna defendant telah mengambil pendirian baharu dalam memberikan keterangan utamanya yang didakwa bercanggah dengan kenyataan saksi terdahulu. Rajesh mendakwa mahkamah pada 16 November tahun lepas mengarahkan plaintiff dan defendant menfailkan dokumen prabicara dan penyataan saksi mereka selewat-lewatnya 30 Disember tahun lepas. Plaintiff mendakwa pada hari kedua perbicaraan di mahkamah pada 17 Mei tahun ini, Azmin telah menyampaikan sesalinan ikatan dokumen tambahan yang mengandungi keterangan saksi baru selepas plaintiff menutup kes. Ini telah mengakibatkan kes plaintiff terhadap Azmin diperjudis secara amat serius, dakwa Rajesh dalam affidavit yang bertarikh 23 Mei yang lalu yang telah difailkan oleh peguam bela plaintiff Bhavana Sharma. JNE Advantech juga mendakwa Azmin gagal atau cuai untuk memberikan penjelasan mengenai kelewatan penfailan pada hari kedua perbicaraan. Plaintiff pemohon mahkamah mengambil kira kenyataan saksi Azmin sebelum ini bagi membolehkan ia melakukan penilaian menyeluruh terhadap kredibiliti defendant sebagai saksi. Dan ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini, Peguam Azmin Nazamuddin Abdul Hamid berkata mereka belum menerima salinan permohonan komitel itu kerana pada peringkat kebenaran prosiding menghina mahkamah adalah eksparti hanya satu pihak yang hadir semasa prosiding. Jika Mahkamah Sivil memberikan kebenaran kepada JNE Tech untuk memulakan prosiding komitel, maka salinan permohonan itu akan diserahkan kepada Azmin dan mahkamah akan menetapkan tarikh berasingan untuk perbicaraan antara pihak kedua-dua yang hadir berhubung merit permohonan itu. Ia adalah permohonan eksparti dan masih di peringkat awal katanya. Kami tidak diserahkan dokumen dengan dokumen tersebut, justru secara teknikal kami tidak tahu kandungannya, jelas Nazmuddin. Ini adalah peguam kepada Azmin Ali ya. Awal tahun lepas JNE Tech memfailkan saman fitnah berhubung ucapan Azmin dalam satu ceramah pada 11 Mac tahun yang sama.
Dalam pernyataan pembelaan, Azmin menafikan cuba menfitnah Syarikat Pengimpun Telur itu dengan menyatakan bahawa dia hanya mempersoalkan janji kerajaan Anwar Ibrahim melaksanakan tender terbuka kepada semua perolehan. Defender berkata ucapannya tidak pernah menyebut nama syarikat itu dan merujuk terus kepada kerajaan dan ahli perniagaan Depak Jakesan. Dalam jawapan syarikat yang difailkan pada 11 Ogos tahun lepas, plaintiff membalas bahawa kenyataan Azmin adalah fitnah pada awal ucapannya dan pada bahagian berikutnya apabila mendakwa pihak tertentu terlibat dalam penyelewengan yang dalam fikiran munasabah mana-mana pendengar secara tidak langsung merujuk kepada syarikat itu. JNA Advantech berkata walaupun ucapan Azmin tidak menamakannya, syarikat itu menegaskan adalah menjadi pengetahuan umum bahwa plaintiff ialah pengimpor tunggal telur dari India. Berikutan namanya disebut oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu pada 8 Mac tahun lepas. Dan Muhammad ketika bercakap di Dewan Rakyat pada masa itu berkata JNF diberi kebenaran mengimpor telur dari India bagi memenangani isu kekurangan produk makanan dalam jangka masa yang pendek. Isu telur ini sebenarnya adalah satu isu yang tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan PAS dan Bersatu ketika mereka menjadi kerajaan sebagai Perikatan Nasional. Dan akhirnya apabila diselesaikan oleh kerajaan dan kementerian yang bertanggungjawab, mereka pula cuba menfitnah. Untuk apa sebenarnya? Bagi saya itu tujuannya adalah untuk menutupi kegagalan terhadap pentadbiran kerajaan PAS dan juga kerajaan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Itu dia sahabat semua. Jadi satu yang amat memalukan. Jadi permohonan menghina mahkamah ini telah pun dipohon dan kita akan lihat apa akan berlaku. Benarkah Azmin akan didapati bersalah kerana dikatakan menghina mahkamah atau sebaliknya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkongsi tentang satu berita yang mengejutkan apabila dikatakan pesara rugi RM4.7 juta kerana diperdaya dengan pelaburan yang tidak wujud. Jadi sahabat-sahabat semua berhati-hati dengan SMS, dengan panggilan yang kita dapat kononnya wujudnya pelaburan itu dan ini hari ini dia seorang pesara kerajaan berputih mata apabila kerugian lebih daripada 4.7 juta akibat terpedaya dengan pelaburan saham yang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, siasatan awal mendapati wanita berusia 63 tahun itu melihat iklan pelaburan saham berkenaan menerusi laman Facebook pada Mac lepas sebelum dimasukkan ke dalam satu kumpulan WhatsApp. Kemudian mangsa kemudian diminta membuka satu akaun pelaburan yaitu Foreign Direct Investment FDI. Hub bertujuan melabur dalam pasaran saham tempatan dan dijanjikan keuntungan 11 hingga 13% nilai pelaburan yang dibuat. Selain itu, lagi lama pelaburan dibuat, peratusan keuntungan turut meningkat. Jadi tertarik dengan pelaburan itu, mangsa membuka akaun FDI Hub seperti mana yang diminta dan telah membuat 42 transaksi sebanyak 4.749.214 ringgit hingga akhir Mei lepas, katanya dalam kenyataan. Jadi Muhammad Iqbal berkata setelah keuntungan mencapai 11.3 juta, mangsa cuba membuat pengeluaran wang daripada sistem FDI itu namun mendapati tiada sebarang kemasukan duit ke dalam bank miliknya. Dia berkata, mangsa yang mensyaki telah ditipu membuat laporan di Balai Polis Seksyen 9 di Shah Alam pada 12.30 malam dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jadi sekali lagi sahabat semua, mungkin anda yang mendengar video ini berhati-hati dengan apa yang anda lihat. Iklan-iklan pelaburan yang ada di sosial media, Facebook, TikTok atau mana-mana sahabat semua. Kerana sebelum membuat ataupun terlibat dalam janji-janji yang diberikan itu berhati-hati. Kerana apa yang kita lihat ini adalah salah satu modus operandi yang seringkali dibuat oleh scammer-scammer. Jadi dua perkara. Yang pertama tadi dikatakan Azmina Ailey menghina mahkamah. Jadi habislah kalau didapati bersalah kerana dia akan ada satu lagi perbicaraan berasingan berkaitan dengan isu itu. Jadi sahabat semua, sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan dapat pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.